Nama saya Nuaina binti Muhammad Nazwi, KID 220604093. Nama saya Nurul Najwa binti Musa, KID 2206040474. Nama saya Nur Izzatul Hazika binti Muhammad Hairi, KID 2206041128. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang Khalifah Saidina Osman bin Affan. Biodata Osman bin Affan. Nama sebenar ialah Osman bin Affan bin Abu Al-As. Beliau berketurunan Bani Umayyah. Dilahirkan pada 576 Masihi, iaitu 6 tahun selepas tahun gajah. Beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Beliau menjadi khalifah yang ketiga. Beliau menjadi khalifah pada 644 hingga 656 Masihi. Beliau wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Beliau wafat kerana mati dibunuh oleh pemberontak ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau juga diberi gelaran Zunnurain. Utsman bin Affan dan perigi Yahudi. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah SAW yang menjadi khalifah ketiga setelah kewafatan Umar bin Al-Khattab. Semasa Rasulullah SAW masih hidup, Utsman bin Affan menjadi sahabat yang selalu membantu dakwah Nabi dengan apapun yang beliau ada. Utsman sendiri adalah pedagang yang kaya raya. Meskipun kaya, Utsman bin Affan tidak menggunakan kekayaannya untuk berlaku sombong. Ia bahkan menggunakan hartanya untuk bersedekah dan membantu umat Muslim yang sedang kesulitan. Salah satu kisah kedermawanan Utsman bin Affan terjadi ketika kota Madinah memasuki musim kemarau. Pada waktu itu, banyak perigi-perigi di kota Madinah yang mengalami kekeringan dan hanya berbaki perigi milik orang Yahudi. Orang Yahudi tersebut mempunyai sifat yang tamak dan kedekut. Ia tidak mahu memberikan air periginya kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah harus membeli air periginya dengan harga yang mahal. Tentu sahaja hal ini sangat memberatkan bagi penduduk Madinah hingga banyak di antara mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabatnya dan memberikan pengumuman kepada mereka. Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang sekiranya bersedia untuk membeli sumur milik Yahudi itu lalu menyumbangkannya kepada umat Islam?" Lalu Utsman bin Affan yang terkenal dengan kedermawanannya langsung menerima tawaran Nabi. "Biar saya sahaja yang membelinya, wahai Rasulullah." Utsman pun terus melangkahkan kakinya menuju ke rumah pemilik perigi itu. Di sana, ia bertemu dengan si Yahudi pemilik perigi itu dan membincangkan tentang harga perigi yang akan dibeli. "Wahai Fulan, mahukah kau jual sumurmu itu?" tanya Utsman. Si Yahudi langsung menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mahu menjualnya. Semua itu sudah menjadi mata pencarian saya. Jika saya jual, maka saya tidak akan mendapatkan wang lagi." Namun, Utsman tidak menyerah. Dia menawarkan usul kepada pemilik perigi. "Bagaimana jika saya membeli separuh daripada perigimu?" Si Yahudi itu bingung dan bertanya kepada Utsman, "Apa maksud anda, wahai Utsman?" Dengan lembut Utsman berusaha menjelaskan kepada si Yahudi tersebut, "Kita pakai perigi itu secara bergantian. Misalnya, hari ini perigi itu milikku dan nanti keesokan harinya perigi itu menjadi milikmu sehingga engkau tetap boleh menghasilkan wang pada hari tersebut." Mendengar solusi Utsman yang menguntungkan bagi dirinya, si Yahudi akhirnya melepaskan periginya dengan harga 12,000 dirham kepada Utsman. Keesokan harinya, Utsman segera mengumumkan kepada penduduk Madinah, "Wahai penduduk Madinah, sekarang kalian boleh mengambil air dari sumur ini secara bebas pada hari ini. Ambillah sebanyak yang kalian mampu dan sehingga boleh kalian guna hingga hari esok." Setelah pengumuman itu, penduduk Madinah pun mengambil air ke perigi itu hingga mereka boleh menjadikan tambahan air untuk esok hari. Pada hari berikutnya, perigi tersebut milik orang Yahudi. Sejak saat itu, penduduk Madinah tidak lagi kekurangan air. Si Yahudi, pemilik setengah perigi itu, merasa rugi kerana tidak ada lagi yang membeli air pada hari saat perigi itu menjadi miliknya. Akhirnya, ia tidak lagi mendapatkan penghasilan dan memutuskan untuk menjual setengah sumber sisanya kepada Utsman dengan harga 8,000 dirham. Utsman pun setuju untuk membeli setengah perigi tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan. Sekarang, Utsman menjadi pemilik perigi tersebut keseluruhannya. Seterusnya, Utsman menginfakkan perigi tersebut ke jalan Allah, menjadikan perigi tersebut milik kaum Muslim. Hingga ke saat ini, perigi Utsman bin Affan masih kita boleh temui, bahkan setelah mengalirkan air selama 1444 tahun.